Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Muhammad Lutfi, bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Majlis Sukan Negara telah menerima kunjungan hormat daripada Esko Belia dan Sukan Negeri Kedah pada 9 Februari bertempat di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Pertemuan bersama Encik Abdul Rashid Yaakob, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara dan Yang Berhormat Muhammad Radhi Makdin Esko Belia dan Sukan Negeri Kedah itu bertujuan untuk membincangkan perancangan dan pelaksanaan pembangunan sukan di peringkat negeri Kedah bagi tahun 2024. Turut hadir sama Yang Berhormat Badur Bakhtiar, Adun Gurun dan Encik Zul Zuraidi Osman, Pengarah Majlis Sukan Negeri Kedah. Program Kem Binaan Akademi Mokhtar Dahari AMD Fasa 2 yang melibatkan 39 pelatih bawah 16 tahun telah berlangsung pada 10 hingga 12 Februari di bawah kelolaan Batalion ke-12 Regimen Askar Melayu Diraja Mechanized. Program binaan selama 3 hari 2 malam itu diadakan bertujuan untuk mengukuhkan ketahanan mental dan fizikal para pelatih di samping meningkatkan kepatuhan terhadap arahan dan peraturan AMD. Selain itu, semangat berpasukan pelatih juga dipupuk menerusi aktiviti berkumpulan yang dirancang. Upacara penutup dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Barisan Kejurulatihan AMD dan pegawai-pegawai Mechanized. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Encik Abdul Rashid Yaakob telah mengadakan lawatan ke Kompleks MSN Nilai pada 14 Februari 2024. Pada lawatan tersebut, Encik Abdul Rashid turut meninjau persiapan dan mengadakan perjumpaan bersama atlet memanah serta berbasikal menuju ke Sukan Olimpik Paris 2024. Antara atlet-atlet yang hadir termasuklah Shah Firdaus Shahrom, Nur Aisyah Zubair, Sukan Basikal, Ariana Nur Dania, Sukan Memanah, Syuris Silva Tambi dan Nur Janatun Abdul Jalil dari Sukan Para Memanah. Kisah kejayaan pasukan hoki 5 sebelah negara yang melakar sejarah di kejuaraan dunia di Muscat, Oman awal Februari lalu masih hangat diperkatakan. Walaupun skuad negara kecundang di tangan pasukan nombor 1 dunia Holland 25 pada perlawanan akhir, persembahan cemerlang mereka terus mendapat perhatian rakyat Malaysia termasuk ucapan tahniah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi Kapten Skuad Negara Muhammad Akimullah Anwar esok, dia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat menyokong pasukan yang baru ditubuhkan pada 2023 itu. Terima kasih kepada YB Hanayo, kepada pihak Majlis Sukan Negara, pihak KBS dan juga pihak MSC lah kerana beri sokongan dan dorongan kepada pasukan baru ditubuhkan dan mendapat pencapaian yang seperti inilah. Menurut anak kelahiran Kemaman Terengganu ini, beberapa cabaran besar yang dilalui sedari awal penubuhan pasukan ini cukup berbaloi apabila pasukan kendalian Wallace Tan menunjukkan kematangan dengan sumbangan 100% komitmen ke arah kejohanan dunia edisi sulung tersebut. First kali kami punya training mostly dekat Sendayan lah. Sendayan dalam masa 2 bulan tak silap saya. 2 bulan dekat sana. So banyak yang kami lalui dari segi fizikal, training fizikal dan training mental apa semua memang mostly kat sana kita training tengah hari lah. Itu cakap salah satu cabaran untuk saya dan pasukan. Memang tengah panas, betul-betul panas training. Kalau nak cakap sekarang tu memang sekarang juga sebab memang kita tahu sebelum kita pergi padang sana kering. Apa kasut yang sesuai itu kita belum tahu macam mana. So bila sampai sana, mostly yang main dekat sana semua pakai kasut indoor sebab untuk turf, kasut yang turf biasa ni macam hoki padang pakai memang tak sesuai sebab memang akan kesat lah. Itu salah satu cabaran lah untuk saya dan pasukan. Berdiri sebagai naib juara kejohanan dunia memberi peluang besar kepada pasukan negara untuk terus berada di landasan gemilang apabila mendapat perkhabaran daripada Presiden Konfederasi Hoki Malaysia sendiri yang berbahagia Datuk Seri Subhan Kamal bahawa acara hoki 5 sebelah bakal dipertandingkan di Tamasya Sukan SEA 2025 di Thailand nanti.
untuk Kifai akan ada pada SEA Games. Mungkin ada pada SEA Games. So saya rasa kita dah boleh buat persiapan dan kita pergi sebagai underdog. Tapi saya rasa tiada yang mustahil lah untuk kita buat lebih baik. Menteri Belia dan Sukan YB Hanayo mengadakan kunjungan hormat ke Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari bagi melihat kemudahan serta bertemu dengan pelatih-pelatih pada Selasa. Pada kunjungan tersebut, beliau turut mengadakan sesi dialog bersama pelatih dan barisan kejurulatihan AMD. Pada sesi dialog tersebut, para pelatih dan barisan kejurulatihan berkongsi pandangan dan cadangan mengenai penambahbaikan yang perlu dalam memastikan AMD dapat terus melahirkan lebih ramai bintang di peringkat lebih tinggi. Penambahbaikan adalah untuk pastikan selepas latihan di Akademi Mokhtar Dahari, mereka punya peluang untuk masuk ke peringkat kelab dan untuk terus bermain bola sepak itu wujud. Saya tidak mahu ada sekarang ni klub-klub yang kaya ataupun yang mampu untuk masuk, mereka boleh ambil semua pemain, pelatih, dan negeri-negeri yang tak ada peluang tu mereka rasa tercicir dalam ekosistem tersebut. Jadi kita telah mulakan perbincangan dengan FAM dan MFL dan kita akan terus mendengar untuk pastikan penambahbaikan ekosistem sukan itu kita kena teruskan. Kalau tidak, dia akan berhenti setakat AMD. Okey, yang itu kita tak naklah. Pada masa sama, Hana turut berharap AMD akan terus menjadi kilang melahirkan lebih ramai pemain-pemain berkualiti di masa akan datang. Semestinya kita nak lebih banyak lagi ikon sukan dilahirkan. Tetapi apa yang saya nak lihat juga, yang tidak terpilih itu ada sokongan untuk mereka masuk industri lain ataupun untuk seperti pengajian tinggi untuk dapatkan pendidikan dan ekosistem yang lain. Dia tak semestinya jadi pemain, dia boleh jadi jurulatih. Ada ekosistem itu yang saya nak. Pembangunan industri sukan ini bukan saja setakat membangunkan atlet. Pada kunjungan hormat ke AMD itu, Hana dibawa melihat kemudahan-kemudahan yang disediakan di AMD untuk pelatih-pelatih yang terpilih berumur 13 hingga 17 tahun dari seluruh Malaysia. Turut hadir Datuk Indra Muhammad Shah Abdullah, Ahli Parlimen Paya Besar, Datuk Hamidah Naziaddin, Ahli Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Negara serta Abdul Rashid Yaakob, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Pada majlis sama, Hana turut menyerahkan sumbangan bola sepak kepada pelatih-pelatih kelab bola sepak komuniti sekitar Kuantan, Pahang sempena klinik bola sepak NFDP. Jagoh para badminton negara, Chia Lek Hau idam pertahankan gelaran juara dunia di kejohanan para badminton dunia yang akan berlangsung di Pattaya, Thailand bermula 20 hingga 25 Februari 2024. Jika muncul juara, ini akan menjadi gelaran juara dunia ke-8 buat atlet berusia 36 tahun itu. Juara bertahan kejohanan para badminton dunia, Chia Lek Hau, mengakui beliau kini bersedia sepenuhnya untuk turun mempertahankan gelaran juara yang dimenanginya di Tokyo 2 tahun lalu. Jelas Lek Hau, kejohanan di Pattaya ini juga merupakan pentas kelayakan terakhir buat pemain-pemain mengumpul mata untuk Kesukan Paralimpik Paris yang akan berlangsung hujung Ogos nanti. Kalau pemain-pemain yang masih nak bekerja poin-poin yang untuk kelayakan tu memang mereka pressure dan kalau untuk saya dan opponent saya yang sering memberikan tekanan kepada saya itu saya rasa mereka semua pun sudah layak dan juga saya rasa ini pun juga satu percubaan untuk kita bersedia ke Sukan Paralimpik lah. Tambah Lek Hau, biarpun di atas kertas beliau sudah mengesahkan slot ke Paris, namun beliau tidak mahu memandang mudah aksi di Pattaya dan berharap dapat mengulangi kejayaan merangkul gelaran juara perseorangan lelaki kategori SU5 untuk edisi kali ini. Okey, sasaran saya akan mempertahankan juara saya lah di 2 tahun lepas di Tokyo. Ya. So saya berharap saya boleh defend title saya lah di Pattaya kali ini. Untuk rekod, Lek Hau telah memenangi gelaran juara sebanyak 7 kali menerusi acara perseorangan lelaki
dan juga 5 kali juara dunia bagi bergu lelaki. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sehingga berjumpa lagi pada edisi akan datang.